ahli kumpulan terdiri daripada Lokman, Faiz, Jimmy, Aida dan Amy. MKN merupakan singkatan nama ataupun dikenali sebagai Majlis Keselamatan Negara. Secara dasarnya, Majlis Keselamatan Negara yang ini MKN telah ditubuhkan pada tahun 1971 yang menjadi sebuah agensi peneraju yang menyelaras dasar yang berkaitan keselamatan. Arahan MKN yang bersandarkan kepada Akta Darurat yang ini Kuasa-Kuasa Perlu 1979 merupakan punca kuasa MKN yang menjelaskan pembentukan dan tanggungjawab Majlis Keselamatan Negara. MKN dipertanggungjawab untuk menyelaraskan dasar yang berkaitan untuk keselamatan negara. Dengan itu, struktur dan mekanisme keselamatan ini juga diguna pakai di peringkat negeri, daerah dan kampung. Keselamatan negara Malaysia merujuk kepada satu situasi iaitu bebas dari ancaman terhadap nilai-nilai teras sama ada ancaman dari dalam ataupun luar negara. Sejak tahun 1957 telah berlaku ancaman keselamatan terhadap negara seperti ancaman Parti Komunis Malaya, pencerobohan pengganas tentera Sulu di Sabah pada tahun 2013, usaha untuk menjatuhkan kerajaan di luar dari proses demokrasi serta ancaman global yang pelbagai bentuk. Ia memerlukan penggubalan satu dasar keselamatan negara yang komprehensif. Sejak penubuhannya, banyak arahan MKN yang telah dikeluarkan bagi menangani ancaman-ancaman keselamatan negara seperti pelarian Vietnam, pendatang asing tanpa izin, pengawalan kawasan-kawasan sempadan dan bencana alam yang mendatangkan kemudaratan negara seperti Bah Kelantan pada tahun 2014. Bagi memastikan kedaulatan dan keselamatan negara, kerajaan bertanggungjawab untuk memastikan negara sentiasa dilindungi dan dipelihara. Susulan insiden 13 Mei 1969, Malaysia telah digemparkan dengan tragedi tumpahan darah yang melibatkan masalah hubungan kaum. Ianya telah membawa kepada perisytiharaan darurat di seluruh negara di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Sehubungan itu, bagi memulihkan keamanan, kerajaan telah mengisytiharkan dan menubuhkan Majlis Gerakan Negara Mageran. Susulan insiden 13 Mei 69, Mageran telah memilih wakil-wakil pemimpin daripada pelbagai kaum. Majoriti daripada mereka adalah kaum Melayu. Beberapa selepas itu, sekitar tahun 1971, Mageran telah dibubarkan. Ancaman komunis masih lagi berterusan. Bagi mengelakkan berlakunya tragedi sebelum ini, ahli jemaah menteri telah bermesyuarat. Mereka telah mengutuskan untuk menubuhkan Majlis Keselamatan Negara. Pada tahun 1971, MKN telah menubuhkan pelbagai jawatan kuasa bagi membantu melaksanakan fungsi-fungsinya. Dari masa ke semasa, arahan bagi persediaan menghadapi ancaman dan cabaran keselamatan pada masa kini dan akan datang, seperti ancaman non-tradisional, di antaranya hak asasi manusia, pemanasan global, ancaman ekonomi jenayah, rentas sepadan dan yang terkini dalam menangani pandemik wabak COVID-19. Seterusnya adalah visi MKN. Visi Majlis Keselamatan Negara Malaysia sebagai salah sebuah negara yang aman, sejahtera dan berdaulat. Seterusnya, misi Majlis Keselamatan Negara meneraju penggubalan dasar dan pengurusan keselamatan negara secara komprehensif, bersepadu dan berkesan. Nilai-nilai teras Majlis Keselamatan Negara adalah antaranya kepimpinan yang strategik, profesionalisme, kesiapsiagaan, semangat berpasukan, beriltizam dan berintegriti. Seterusnya, objektif strategik Majlis Keselamatan Negara adalah peneraju pengurusan keselamatan negara, pemeliharaan hak-hak kedaulatan dan kepentingan strategik negara, penggerak utama komuniti keselamatan negara, peningkatan kolaborasi dan perkongsian sumber dan pemantapan kapasiti dan kompetensi organisasi. Peranan dan tanggungjawab Majlis Keselamatan Negara adalah pelancaran aplikasi MySejahtera. Aplikasi ini dibangunkan melalui kerjasama MKN, KKM, Mampu dan SKMM. Seterusnya, aplikasi ini digunakan untuk meminimumkan jangkitan penularan wabak COVID-19. Tambah lagi, ianya membantu untuk mengenal pasti hospital yang terdekat bagi mendapatkan rawatan. Aplikasi ini sangat efektif dan membantu penempatan vaksin rakyat yang lebih sistematik mengikut tempat yang mereka duduki. Platform media sosial memainkan peranan yang penting dalam membantu MKN berkomunikasi dengan rakyat tentang penularan wabak tersebut. Antaranya adalah cara mengatasi, mengelak dan menghindarkan daripada penularan tersebut.
MKN juga menghantar mesej kepada seluruh rakyat Malaysia dalam masa yang sama sebagai langkah berjaga-jaga untuk mengurangkan penularan wabak COVID-19. Antara beberapa aplikasi yang digunakan oleh MKN dalam menyebarkan maklumat berkenaan dengan COVID-19 adalah melalui Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain. Peranan yang ketiga ialah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Kerajaan telah mengumumkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bagi tujuan untuk mengawal pergerakan atau penularan wabak COVID supaya tidak merebak secara berterusan. Pihak kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sebanyak 2 kali sehingga pelaksanaan PKP yang ketiga diwujudkan. PKP ini dilaksanakan bagi tujuan untuk mengurangkan penyakit COVID-19 supaya tidak merebak ke sesuatu tempat. Kerajaan Malaysia telah mengeluarkan arahan-arahan tertentu bagi mengawal pergerakan rakyat Malaysia. Semasa pelaksanaan PKP, sektor perdagangan dan sektor pengedaran seperti peruncitan atau farmasi telah dihadkan masa operasi. Orang awam telah disekat daripada melakukan aktiviti lintas sepadan. Sekatan jalan raya telah dikuatkuasakan oleh MKN melalui agensi PDRM. Semua bentuk majlis, perhimpunan awam seperti kenduri, aktiviti bersukan, mesyuarat adalah tidak dibenarkan. Bagi sektor swasta, kehadiran pekerjaan dibenarkan adalah tidak melebihi 30% kaki tangan pengurusan pada setiap masa. Majikan harus melaksanakan dasar bekerja dari rumah (BDR). Hal ini dilakukan supaya tidak wujudnya kelompok ramai yang boleh menyebabkan penularan penyakit COVID secara berluasa. Peranan yang keempat ialah menguatkuasakan undang-undang dan keselamatan. Penguatkuasaan undang-undang dan keselamatan telah diperkatakan dari semasa ke semasa bagi mengambil tindakan kepada pesalah yang melanggar peraturan atau arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Angkatan Tentera Malaysia (ATM) sentiasa mengukuhkan kawalan sempadan maritim, daratan dan ruang udara negara terus diperkatakan bagi mengelakkan pendatang tanpa izin yang membolisi sempadan negara melalui lorong-lorong tikus. Hal ini dilakukan bagi mengelakkan penyebaran wabak COVID-19 yang dibawa oleh pendatang asing dan rakyat yang pulang ke Malaysia harus menjalani kuarantin di rumah sendiri. Jika arahan ini tidak diikuti dengan sebaiknya, individu tersebut boleh dikenakan tindakan yang sepatutnya. Jika individu itu mengalami gejala dalam tempoh 14 hari kuarantin, mereka harus menghubungi pusat kesihatan yang berdekatan untuk bertujuan saringan tanpa perlu menunggu tempoh tamat kuarantin. Kesimpulannya, Majlis Keselamatan Negara memainkan peranan yang dominan dalam berbagai situasi, khususnya isu pandemik COVID-19 yang melanda negara pada ketika ini. Perintah Kawalan Pergerakan yang dilakukan sebagai langkah yang efektif untuk membendung penularan tersebut. Beberapa fungsi dirumuskan dari segi dasar dan langkah strategik, terutamanya merangkumi kedaulatan, pengurusan, bencana dan pertahanan serta lain-lain. Fungsi ini sebagai langkah yang strategik dalam melakukan pemantauan dan mengambil serius dalam melaksanakan tanggungjawab. Malaysia dipandang baik dan tinggi oleh negara-negara lain kerana pencapaian Majlis Keselamatan Negara dalam mengendalikan pengurusan serta pelaksanaan dasar-dasar bagi membendung penularan pandemik ini. Akhir sekali, Majlis Keselamatan Negara juga mengambil tindakan yang sewajarnya dari semasa ke semasa dalam membendung penularan wabak COVID-19.